Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Dr. Dr. Ashraf Suharim kerana sudi menerima jabatan Gubernur Iman untuk kuliah maghrib pada malam ini, dan diucapkan juga kepada yang berusaha Puan Rosni Yati Mansur, pengerusi Gubernur Iman dan barisan staf kepimpinan AJK-nya, dan diucapkan juga kepada yang dihormati semua jemaah yang telah berada di dalam talian Google Meet untuk slot kuliah maghrib pada malam ini. Syukur Alhamdulillah, sesungguhnya kita dapat bersama-sama lagi dalam majlis ilmu pada malam ini. Semoga ilmu yang akan dikongsikan oleh yang berbahagia Ustaz nanti adalah ilmu yang akan memberi manfaat dan barakah pada kita, insya-Allah. Untuk memohon keberkatan majlis pada malam ini, marilah kita mulakan dengan bacaan kitab yang akan dipimpin oleh yang berbahagia Ustaz. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ini kita akan pergi ke muka surat 175 untuk tajuk agama dijadikan alat meraih kepentingan duniawi. Tanpa membuang masa, dengan ini saya mempersilakan Ustaz untuk meneruskan kuliah kita. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas solihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada bonda pengurusi pemula bicara pada malam ini, yang dikasihi Puan Pengurusi Bonda Rosniati dan seluruh pimpinan ahli jawatan kuasa Gubernur Iman dan seluruh para tetamu Allah, para pecinta ilmu, taman-taman syurga yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya syukur kepada Allah. Allah bagi kita nikmat, mudah-mudahan kelapangan masa, nikmat kesihatan yang Allah berikan, nikmat yang utama adalah kehidupan yang Allah masih berikan. Bagaimana kita melihat hari ini pelbagai musibah, balak, bencana yang Allah datangkan, yang hampir dengan kita, hampir setiap, subhanallah, negara-negara yang diuji, yang terbaru di Morocco, bagaimana subhanallah mayat masih lagi belum kesemua ditemui. Dalam catatan sahabat saya yang dah sampai lebih kurang 2,600-700 dan boleh jadi hampir cecah ke 3 ke 5,000 dia kata. Subhanallah. Apa yang berlaku? Macam hari ini macam-macam gambaran ramalan benda-benda yang khurafat. Dia kata bila menghampiri akhir Safar, hari Rabu besok dia kata akan terjadi 320,000 balak wabak yang akan turun. Sebenarnya dalam ingatan Nabi SAW, sesuatu kemudaratan adalah datang daripada Allah. Safar tidak menjadi sesuatu kemudaratan. Bila kita percaya kepada sesuatu, boleh jadi syirik, bahkan boleh jatuh kepada khurafat, benda-benda yang subhanallah menyalahi sunnatullah. Jadi seluruh yang dirahmati Allah yang berada pada bicara pada malam ini, kita kena rasakan yang beri mudarat adalah Allah, yang beri manfaat yang utama juga Allah. Bukan makhluk, bukan kebendaan dan sebagainya. Dan saya nak share sebelum kita mulakan tajuk ini, kita amalkan satu doa yang Nabi SAW ajar untuk kita hindarkan balak, untuk kita hindarkan pelbagai musibah. Apa doa dia? Allahumma
inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, hindarkan kami daripada sebarang bala. Wa daraki syaqa, kengerian bala musibah. Wa su'il qada, ketentuan buruk. Wa syamatatil a'da, minta hindar daripada musuh-musuh yang tidak disedari. Bila sebut bala musibah adalah aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada kan di pertemuan pengajian yang lalu, yang mungkin ustaz-ustaz yang lain pun ada kongsi doa ni, kita jadikan amalan. Ya, bila tentang bala ni, subhanallah, ngeri. Ya, kita Malaysia ni jangan kita fikir selamat. Ya, dan ada ramalan daripada pakar. Ya, pakar tentang cuaca, pakar tentang aliran gempa dan sebagainya. Dia kata Malaysia ni hampir dengan gempa. Dan boleh jadi akan berlaku gempa. Baru-baru ni di Filipina, ya, Allah datangkan ribut taufan, ya, storm dan macam-macam bentuk. Subhanallah, ngeri kita tengok tu. Ya, kita ni bila jadi macam ni, apa yang kita nak adalah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita nak perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya merasai bila ribut dekat Mekah itu pun, saya dengan anak saya, subhanallah, mulut ni tak henti-henti, Allah, Allah, Allah. Ya, kita risau kren tu jatuh dan macam-macam gambaran. Ya, bila gambaran ini berlaku, yang kita kena, subhanallah, yang kita kena kuatkan hubungan kita dengan Allah. Banyakkan kita zikir, banyakkan kita bertaubat. Ya, Allahu Akbar. Ingat, setiap bala yang datang adalah daripada tangan-tangan manusia. Kerosakan yang dilakukan oleh manusia. Bila datang, bala itu sangat-sangat ngeri. Wasu'il qada, kita minta hindar daripada ketentuan yang buruk. Bila sebut ketentuan yang buruk itu, takdir, qada dan qadar kita, Allah dah atur, Allah dah susun. Jadi kita ni dengan doa boleh pusing. Sesuatu yang tak elok boleh jadi elok dengan izin Allah. Dan di hujung doa tu apa dia? Wasyamatatil a'da, minta hindar daripada musuh-musuh yang tak sedari. Dan tanda dunia nak kiamat hari ni dah berlaku. Apa dia? Bila sebut musuh ni, saya suka ingatkan, saya juga, kita semua, anak boleh jadi musuh pada kita, suami isteri boleh jadi musuh pada kita. Dalam hadis Nabi SAW, anak-anak ni dia akan kurang ajar dengan mak ni. Yang berlaku dah, dia akan marah, maki, hamun, dia tak hormat dengan mak dia. Satu. Yang kedua, dengan kawan dia baik pula. Dengan kawan dia baik. Dengan kawan dia baik, lembut cakap dia, tapi dengan mak kurang ajar. Dan yang ketiga apa dia? Dengan ayah dia sangat benci. Na'udzubillah min zalik. Jadi perkara-perkara ini, inilah yang mengundang bala Allah. Dan kita doa sama-sama, Allah beri kekuatan untuk kita didik anak kita dengan sebaik-baiknya. Bila sebut harta, inilah harta yang paling berguna. Mereka lah akan uruskan jenazah kita, yang akan doakan benar-benar. Ya, bila kita tak ada lagi atas dunia. Baik seluruh yang dirahmati Allah. Ya, kita tinggalkan gambaran itu sebagai mukadimah. Kita masuk tajuk yang seterusnya, tak lama lagi akan habis ni. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan pada kita, insya-Allah. Agama dijadikan alat meraih kepentingan duniawi. Agama dijadikan alat meraih kepentingan duniawi. Islam menganjurkan umatnya untuk memurnikan ketaatan. Memurnikan ketaatan. Bila sebut memurnikan ketaatan, apa dia? Yang beribadah kepada Allah, menjaga jarak hati. Minta maaf, ada panggilan masuk tadi. Boleh dengar suara saya? Boleh Ustaz, boleh. Boleh. Saya ulang balik. Islam menganjurkan umatnya untuk memurnikan ketaatan. Bila sebut memurnikan ketaatan, ketaatan ini benar-benar kepada Allah. Bukan ada apa dia? Bukan ada asbab yang lain. Ini ketaatan kita benar-benar pada Allah. Sembahyang betul-betul, puasa betul-betul kerana Allah, bukan kerana manusia. Buat baik ini benar-benar, itu maksudnya memurnikan ketaatan. Ini beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memurnikan ketaatan, maksudnya beribadah pada Allah dengan sebaik-baiknya. Ini menjaga jarak hati daripada cinta berlebihan terhadap harta, yakni zuhud, serta tidak silau dan terlena oleh kenikmatan palsu duniawi. Mukadimah ni dia nak sebut apa dia? Ingatan saya, ingatan kita semua. Kita jaga jarak hati kita daripada cinta berlebihan. Nabi SAW sebut dalam satu ingatan dia, umatku nanti akan hinggapi satu penyakit. Penyakit apa dia? Nabi sebut al-wahnu. Sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Wahan tu apa dia? Sakit, kalau sakit zahir ni nampak, sakit mata nampak, kulit nampak. Tapi sakit yang duduk dalam hati, al-wahan. Sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Wahan tu apa dia? Nabi SAW jelaskan, hubbud dunya
wa karahiyatul maut. Terlalu cintakan dunia dan takut kepada kematian dan langsung tak bersiap untuk mati. Hari ini bila kita melihat macam-macam musibah yang datang, apa lagi kita nak cerita tentang dunia. Dunia akan habis. Subhanallah. Kalau kita baca surah Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Bila bumi Allah goncangkan. Hari ini bumi dah goncang dah. Bila sebut bumi goncang, belum kiamat lagi. Dah nampak dahsyat dah. Subhanallah, gegaran dia. Allahu Akbar. Nanti bumi nak kiamat, gempa, goncang nak kiamat lagi bersangatan. Dan waktu tu bila bumi bergoncang, dalam surah Zalzalah ni sebut, wa akhrajatil ardu asqalaha, akan mengeluarkan segala isi-isi. Dan waktu tu ada manusia yang bertanya. Allah sengaja hidupkan manusia yang hari ini tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan hari kiamat. Allah sengaja hidupkan dia untuk tengok terjadi kiamat. Wa qala al-insanu ma laha. Manusia tanya, ni apa jadi ni? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Waktu tu bila manusia tanya, bukan manusia yang jawab. Bumi yang bercakap. Hari ni dia tengok kita buat dosa, macam-macam maksiat yang kita buat. Yang zaman hari ni, zaman medsos, zaman media sosial, fitnah merata. Yang orang duk cakap aib rumah tangga, semua nak didedahkan macam-macam. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Dan hari ni bumi, dia saksi. Dia tengok apa yang kita buat. Nanti dia akan bercakap. Bi anna rabbaka awhala, inilah perintah Tuhan kamu. Inilah perintah Tuhan kamu. Yauma idzi yasurun nasu ashtatan liyura a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ibu-ibu, ayah, seluruh yang bersama pada malam ini, Quran jangan tinggal. Quran Allah bagi khabar macam-macam dah tentang kiamat, tentang balak macam-macam. Begitu juga kita bicarakan tentang hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dalam ibadah ini, yang kita nak capai adalah redha Allah. Bila sebut kita buat sesuatu kerana Allah, kita serahkan segala-galanya pada Allah. Tapi bila pada manusia, manusia tak tengok, manusia tak hargai, manusia tak puji, apa jadi? Kita sedih. Buat kerana manusia sedih, tapi buat kerana Allah, Allah akan beri dengan sebaik-baiknya. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Serta tidak silau dan terlena oleh kenikmatan palsu duniawi. Dunia ni, hari ni kalau kita cerita pasal skema, memang dunia ni penuh dengan skema. Macam-macam skema. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia tidak lain tidak bukan sesuatu yang mempersonalkan. Dalam ingatan yang lain, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Dunia ni main-main dan dunia ni senda gurau. Cuba tengok. Nak berseronok aja, nak enjoy aja, nak berkonsert aja. Subhanallah, terkejut ginjal tak macam apa dah, macam beruk kan. Ni bahasanya hari ni. Ni kalau nak tengok ni kat Malaysia ni apa jadi dah. Subhanallah. Ni dengan apa yang Nabi SAW sebut, hari ni dah benar-benar dah berlaku. Kita bukan nak tunjuk orang dah rosak, tapi bila nampak gambaran itu, kita ambil peduli diri kita, keluarga kita jangan rosak. Dan kita kena kuatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlaskan dalam ibadah kita. Baik, dalam surah Al-Bayyinah cuba tengok ayat yang kelima. Allah bagi ingat apa dia? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak disuruh melainkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan agar mereka mendirikan solat serta menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Bermakna dalam ibadah kita kena qasadkan dalam hati kita segala-galanya pada Allah, jangan ada benda yang lain. Maksudnya memurnikan ibadah bukan sebab dunia. Ini aku sembahyang ini sebab nak dapat ni, tapi kita murnikan sembahyang kita kerana Allah. Sembahyang kita nak dapat redha dan rahmat Allah. Bukan hanya sekadar tanggungjawab, tapi kita nak, subhanallah, sembahyang itu kita kena faham keperluan hidup dekat dunia ni dan keperluan hidup dekat akhirat nanti. Itu sebab di akhirat kita kena muhasabah balik bagaimana sehari di akhirat umpamanya 50,000 tahun. Lama. Tapi orang yang jaga solat dengan penuh khusyuk, dengan penuh ikhlas tawaduk kerana Allah, Allah singkatkan masa lama di akhirat macam dia solat satu solat fardu tu. Berapa minit? 5 minit, 10 minit.
Bukan 1 minit pop macam bayang patut makan kan. Bukan macam tu. Tapi dengan penuh keikhlasan kerana Allah Ta'ala. Baik. Al-Quran menyatakan mengenai seorang Nabi dalam kalangan Bani Israel. Ya, saya pernah sampai ke Palestin. Bila kita buat live kan, kita cakap Israel laknatullah. Dia kata jangan sebut Israel, Yahudi. Sebab apa? Israel juga daripada bangsa Nabi. Baik, ada Nabi dalam kalangan Bani Israel. Ulama tafsir menyebut namanya sebagai Bal'am bin Ba'urah yang dilucutkan daripada kenabian. Dilucutkan daripada kenabian kerana silau dan terpedaya oleh kekayaan duniawi. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran. Siapa yang lucutkan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi-Nabi ni mulia. Nabi-Nabi ni dia tidak menjadikan dunia ni sebagai matlamat. Ingat, dunia ni kita jadikan sebagai apa dia? Sebagai alat pemudah cara untuk dapat akhirat. Kereta pergi tempat-tempat yang baik. Pergi tempat pengajian. Ni handphone ke tab ke laptop ke. Ni guna untuk online. Ni guna untuk online kebaikan. Ni untuk majlis ilmu hari ni canggih. Ya, kita bukan, jangan kita beralasan tak boleh nak dengar ceramah, tak boleh nak belajar. Lah, di mana pun kita ada. Ya, kita gunakan ni. Sebab apa? Setiap yang Allah beri daripada dunia, daripada apa yang Allah bagi pinjam ni, Allah akan tanya balik pada kita. Kena tanggung dan kena jawab. Kena persoal kembali. Tidak akan berganjak kaki anak Adam. Nabi SAW bagi ingat, ni seolah-olah tidak bergeser, tidak bergerak. Selagi saya ditanya, kita semua ditanya 4 perkara ni. Umur mana habiskan? Kita masa-masa dalam sehari ni. Ya, dalam seharian yang bentuk umur 1 bulan, 1 tahun, bertahun-tahun kita hidup, apa yang kita buat? Berapa banyak yang kita cagarkan untuk Allah? Kita semayang berapa kali? Ya, berapa lama pun kita semayang? Kadang tidur, makan dah berjam-jam. Ya, subhanallah masa ni. Ya, yang kedua, harta. Ya, bila sebut harta yang kita gunakan untuk agama Allah, berapa banyak? Ya, hari ni yang namanya dunia penuh dengan fitnah, kita digambarkan, dimomokkan dengan hebatnya dunia. Kena cari dunia, kena bekerja keras untuk dunia. Subhanallah. Rezeki, Allah kata rezeki tu bukan dengan bekerja keras, bukan kerja siang malam. Tapi Allah kata bekerja dan ada masa untuk ibadah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah tunjukkan jalan keluar. Jalan keluar daripada susah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kurnia rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi malam ni kita bicarakan seluruh yang dirahmati Allah, ya, yang penuh dengan fitnah, agama kita nak jaga, sembahyang kita nak jaga, kita nak beramal dengan agama dalam keadaan suasana agama dah tak ada dah. Suasana sembahyang tu makin berkurang. Orang kurang mengajak kepada kebaikan dah. Hari ni berlaku dah. Ya, subhanallah. Na'udzubillah min zalik. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, cuba tengok dalam surah Al-A'raf ayat 176, ayat 178, Allah bagi ingat yang bermaksud, dan kalau kami mengkendaki, sesungguhnya kami tinggikan darjatnya Bal'am bin Ba'urah. Ini Nabi yang dilucutkan dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Anjing dan dia gonggong bangkai tu. Bangkai tu perumpamaan daripada dunia. Kita ni bila rebut dengan dunia, tak ubah kita macam anjing. Allahu Akbar. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkan dia, menjulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maksud mendustakan ayat-ayat kami apa? Dia baca Quran tapi dia tak nak ikut. Ya, dan langsung tak baca Quran, langsung tak pedulikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seluruh yang dirahmati Allah, saya nak mengajak ingatan saya juga semua, jangan tinggal daripada Quran ni. Ya, kita tengok, kita baca dan tengok terjemahan dan kita beramal. Apa yang terjadi hari ni, Allah dah bagi ingat dah, Allah dah bagi sebut. Ya, Allah dah sebut dalam ayat Al-Quran. Bagaimana kaum Ad dan kaum Samud, ya, yang dihapuskan daripada muka bumi. Kalau kita tengok bagaimana di Morocco baru-baru ni, sampai satu kampung tu, subhanallah, habis dah. Yang tinggal hanya masjid. Allahu Akbar. Ya, hari ni orang cerita pula, ya, tentang apa dia, bekas-bekas tempat yang dilaknat, yang didatangkan musibah, Al-Ula, ya, Madain Saleh dan sebagainya. Jujur saya katakan, Nabi pernah semayang di tempat itu,
dan kita pergi dengan tujuan untuk ambil peringatan. Yang kata jangan bermalam dan jangan apa, bagi saya tak ada masalah atas niat kita sebenarnya. Allahu Akbar. Ini macam-macam. Bila sebut media sosial ni, orang macam-macam, suka-suka nak ulas. Suka-suka nak ulas, kadang tak ada kepakaran pun. Bukan ustaz tapi baru nak start, contoh. Macam-macam gambaran hari ni. Hati-hatilah, hati-hati. Ingat, setiap lidah kita yang kita keluarkan, ni Allah akan tanya. Macam saya ni, saya bercakap, ingat ulama' dia akan mula-mula dihisap dan ulama' mula-mula akan dicampak dalam neraka bila mana dia hanya pandai cakap tapi dia tak buat. Auzubillah. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita sambung lagi. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. Sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan sesiapa yang disesatkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Na'udzubillah min zalik. Kita doa, mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam landasan petunjuk hidayah Allah. Ingat, Allah kata orang tu dalam keadaan hidayah, siapa pun tak boleh keluarkan dia daripada hidayah petunjuk tersebut. Tapi kalau Allah kata orang tu dalam keadaan sesat, siapa pun tak boleh keluarkan daripada kesesatan. Semua dengan izin Allah. Hari ini, apa yang berlaku semua dengan izin Allah. Kita boleh sembahyang, kita boleh duduk dalam majlis ilmu, kita boleh terima ingatan-ingatan yang baik. Semua dengan izin Allah. Dan kita jadikan apa peringatan ini benar-benar, ya Allah, suluh jalan aku. Suluh daripada kesesatan. Suluh daripada kelalaian, kealpaan dan sebagainya. Allahu Akbar. Cuba ambil perhatian benar-benar dalam surah Al-A'raf ayat 176, ayat 178. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Realiti kehidupan masa kini menunjukkan bahawa ramai para alim ulama yang mengkomersialkan ilmu mereka. Ramai alim ulama, ingatan saya juga. Mengkomersialkan ilmu mereka. Bila sebut komersial apa dia jemput ceramah, awak nak bayar saya berapa? Berapa nak bayar saya? Allahu Akbar. Ni ibu semua yang dirahmati Allah, doakan saya jangan jadi macam tu. Saya daripada dulu sampai sekarang saya belajar, setiap ilmu yang Allah beri tu, subhanallah, tak ada nilai untuk kita nak claim. Subhanallah, Allah bagi pinjam. Saya tak pernah orang panggil mana-mana pun, walaupun dah masuk TV Jera ke di mana pun, saya tak pernah iktiraf saya orang pandai tak. Sebab apa kalau tanya ustaz berapa terpulang? Ada, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kuliah malam ni pun nak setiap minggu, tak ada masalah. Saya tak cas bayaran, terpulang. Ada, tak ada masalah. Kalau nak bagi pun kadang saya kata bagilah ke pondok saya yang lebih memerlukan. InsyaAllah rezeki ada. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita ambil peduli ingatan ini, yang Nabi SAW sebut, mengkomersialkan ilmu mereka. Siapa dia? Alim ulama ni. Ramai pula para da'i, penyuluh Islam yang menjadikan kekayaan duniawi sebagai orientasi dakwah mereka. Muncul ramai da'i selebriti yang mengenakan bayaran ceramah dakwah dengan jumlah yang tinggi. Tidak sedikit orang yang pertontonkan simbol-simbol kesolehan dan kealiman demi kepentingan para pragmatisme duniawi. Maksud dia apa dia? Simbol-simbol kesolehan dan kealiman. Pakai jubah, pakai kopiah, Allahu Akbar. Sekadar tu. Tapi perangai tak baik. Ingat, hari ni ramai yang bertopengkan kebaikan tapi penuh dengan keburukan, kehinaan. Orang yang sangat-sangat jahat. Na'udzubillah min zalik. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, bukan nak tuding jari mana-mana, tapi kita ambil peduli dan kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama yang ulama yang jahat. Dia mengajar agama demi untuk kepentingan dunia dia. Ni nak panggil saya ni kena bayar sekian. Subhanallah, saya dah jumpa ramai dah. Yang mula-mula dulu saya pernah duduk di Jabatan Dakwah Jais, kadang kita panggil ni nak cas sekian, Allahu Akbar. Jadi wallahu a'lam, na'udzubillah min zalik. Kita tengok apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini benar-benar berlaku. Baik, isyarat berkaitan agama dijadikan alat meraih kekayaan material ini sebenarnya telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana azan ya, kalau tak kita berhenti sekejap ni dengar azan sekejap.
Sekejap kita stop sekejap. La ilaha illallah. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Orang yang berjaya, kalau kita amati alunan azan ni, hayya ala salah, marilah menuju kepada salat, hayya ala falah, menuju kepada kejayaan. Orang yang jaga salat, dia akan berjaya. Orang yang jaga salat, Allah akan mudahkan urusan dia. Ya, subhanallah. Saya nak mengajak seluruh yang dirahmati Allah, kita fikirkan. Hari ini kita macam-macam masalah, hari ini kita macam-macam yang kita lalui. Sebenarnya jalannya satu je. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dalam satu ayat, mohonlah pertolongan dengan jalan sabar dan solat. Dengan jalan sabar dan solat. Bila kita jaga solat, subhanallah. Kadang ada, orang bercerita sesuatu, dia kongsi satu rahsia ustaz. Kita kat dunia ni banyak permohonan kan. Kita mohon dengan orang ni nak belajar, kita mohon dengan orang ni nak bekerja. Tapi sebenarnya yang menggerakkan permohonan, yang meneruskan permohonan adalah Allah. Kita minta dengan Allah. Ya, ada satu orang tu dia berbisnes, dia tak buat pinjaman. Dia kata dia minjam dengan Allah. Ya, dia mohon dengan Allah. Biasa nak buat pinjaman ni kan ada permohonan. Dia mohon dengan Allah. Dia nangis betul-betul, dia ulun betul-betul. Subhanallah. Hari ni kita minta macam-macam. Allah dah bagi macam-macam. Tapi kita dengan dia, subhanallah. Ini ingatan saya lah yang utama. Baik, kita renung hadis. Bagaimana Nabi SAW isyarat berkaitan agama dijadikan alat meraih kekayaan material ini sebenarnya telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang bermaksud akan ada di tengah-tengah umatku orang-orang yang mencari keuntungan duniawi dengan menjual agama. Mereka menunjukkan kealiman dan kesolehan dengan mengenakan pakaian yang diperbuat daripada suf, kulit kambing, serta berpura-pura menjaga jarak hati dari dunia untuk mendapat simpati orang ramai. Tutur kata mereka lebih manis daripada gula. Padahal hati mereka adalah hati serigala licik dan keji. Ini gambaran yang disebut oleh Nabi SAW, orang yang mencari kepentingan keuntungan dunia. Bagaimana dia pura-pura alim, bagaimana dia pura-pura soleh. Allah Akbar, na'udzubillah min zalik. Dia konon-konon dia jaga jarak hati, konon-konon zuhud, dia pakai begini. Lusuh dan sebagainya. Tapi subhanallah, dialah orang yang paling jahat. Na'udzubillah min zalik. Ini Nabi bagi gambaran ni.
Jadi seluruh yang dirahmati Allah, andai ada dalam diri kita, andai ada di sekeliling kita, kalau dalam diri kita kita buang, andai ada sekeliling kita, kita berhati-hati. Orang yang beriman, orang yang jaga solat, Allah akan didik hati dia, Allah gerakkan hati dia pelihara daripada benda-benda macam ni. Allah Akbar. Saya sebut awal tadi, bagaimana dunia ni penuh dengan skema, manusia skema ni pun yang pura-pura ni terlalu banyak. Allahu Akbar. Baik. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengingatkan umatnya dalam hadis riwayat Muslim yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan cara mencabutnya begitu saja daripada manusia. Akan tetapi Allah akan mengambil ilmu dengan cara mencabut nyawa para ulama, yang mematikan ulama. Hari ini tengok orang-orang yang ilmuwan yang hebat-hebat bagaimana Allah cabut nyawa dia. Yang bukan cabut ilmu daripada dada dia tapi dengan mematikan dia. Subhanallah. Sehingga ketika Allah tidak meninggalkan seorang ulama pun, manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Yang jika ditanya, mereka akan memberi fatwa tanpa didasari ilmu. Lalu mereka pun sesat serta menyesatkan. Akan ada pemimpin yang memimpin dalam keadaan dia bodoh. Dia tak ada ilmu pun. Dia memandai-mandai dan sebagainya. Bila beri fatwa, beri pandangan, semua ikut nafsu dia. Ya Allahu Akbar. Bahkan sesat lagi menyesatkan. Na'udzubillah min zalik. Hari ini berlaku dah. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita doa banyak-banyak. Minta Allah pelihara daripada gambaran tadi. Saya ulang balik doa tadi. Yang boleh catat, silakan catat. Yang boleh ingat-ingat. Yang nak rakam-rakam. Allahumma inna atau Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, peliharalah aku, peliharalah kami daripada sebarang bala, daripada ngerinya bala, daripada ketentuan burukmu ya Allah, daripada musuh-musuh yang aku tak sedari ya Allah. Jadi kita doa banyak-banyak. Allah akan bersama dengan kita. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Aku tak ada daya ya Allah, aku tak ada upaya melainkan dengan izin kau ya Allah. Dan satu doa daripada Nabi SAW, Nabi minta Allah jaga dia. Ni yang putah lagi kita ni. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata'in. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, jangan serahkan pada diriku sendiri untuk menjaga walau sekelip mata. Wa aslih li sya'ni kullah. Dan perbaikilah diriku seluruhnya. Allahu Akbar. Nabi doa begini, apatah lagi kita ni yang banyak silap, yang banyak salah. Yang banyak kadang mudah terjebak, terpengaruh dengan benda-benda yang subhanallah dunia ni. Lihat realiti kehidupan umat Islam di era moden kini. Sukarkah ditemui ulama jahat yang mengolah ayat-ayat Quran dan hadis Nabi untuk mencari celah-celah hukum Allah demi mendapat kekayaan harta benda duniawi. Bermakna apa dia menyampaikan apa kepentingan dia. Digunakan untuk kepentingan duniawi ayat-ayat Allah tu, na'udzubillah min zalik. Susahkah menemui ulama buruk yang mengajak kepada kejahatan dan kesesatan, menghulurkan keburukan dalam bentuk kebaikan, menggambarkan kebatilan dengan gambaran sebuah kebenaran, mengampu para penguasa dan orang-orang zalim lainnya untuk mendapatkan kedudukan, pangkat, pengaruh, penghargaan atau apa sahaja daripada perhiasan dunia yang ada di tangan mereka itu. Ulama duduk pada pemimpin, duduk dengan orang kaya, dia jadi petunjuk. Tapi kalau dia sebagai subhanallah merendahkan diri untuk dapat pengaruh, hina ulama. Na'udzubillah min zalik. Sukarkah menemui ulama yang mengenakan bayaran atas usaha dakwahnya setinggi langit hanya untuk tausiah ceramah agama selama 1-2 jam. Allahu Akbar. Kita bayar duit minyak apa semua tak ada masalah. Tapi bila meletakkan sesuatu, Allahu Akbar. Macam saya malu. Bagi saya malu kalau nak meletakkan bayaran. Ilmu tak seberapa. Allah bagi pinjam dan sebagainya. Allahu Akbar. InsyaAllah bila kita duduk dalam agama ni, kita cagarkan benar-benar sepenuhnya diri kita, dunia kita pada Allah. Allah akan beri rezeki yang terbaik insyaAllah. Allah akan mudahkan. Allah mudahkan urusan dunia kita dan akhirat kita dengan sebaik-baiknya. Allah alam, selesai satu tajuk. Silakan kalau ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ustaz, saya nak tanya sesuatu daripada sahabat saya suruh bertanya. Nak minta pandangan daripada sahabat saya. Dia seorang seorang ahli perniagaan, iaitu yang dihantar pada saya. Dia suruh tanyakan yang WhatsApp dia kata dalam sebuah hadis dijelaskan sesungguhnya ada seorang hamba yang viral atau popular dengan sesuatu pujian untuknya dari penghujung timur hingga barat, namun dia di sisi Allah tidak lebih berat dari satu sayap seekor nyamuk. Boleh Ustaz boleh Ustaz terangkan yang dimaksudkan itu? Baik. Itu betul daripada hadis Nabi SAW. Orang yang macam saya sebut tadi, dia nampak kebaikan dia nampak, dia jajah, nampak dia buat sumbangan sana, sumbangan sini. Dia memang sangat gelema, tapi di sisi Allah tak ada nilai kebaikan dia. Sebab apa? Bukan mengharapkan redha Allah, bukan mengharapkan rahmat Allah, tapi nak mengharapkan follower. Ni yang hari ni punya cerita lah. Follower, like orang, untuk konten, lebih pada itu. Tapi bukan kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak mana merata glamour dia. Subhanallah. Itu sebab ada satu manusia yang namanya Uwais Al-Qarni. Kita pernah dengar kisah ni zaman tabi'in. Bagaimana di sisi Allah dia sangat-sangat mulia. Di sisi manusia ni hodoh. Hodoh dia. Di sisi manusia ni dia hodoh, sakit sopak dan sebagainya. Tapi di langit Allah dia sangat-sangat gelema. Yang sentiasa didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab tajuk ini kena dengan pertanyaan tadi. Bila kita atas nama agama nampak zahirnya kebaikan, tapi sebenarnya hanya untuk dunia. Untuk dunia dia. Ada orang nak glamour. Abu Lahab glamour. Follower ramai. Tapi ke mana? Dia penentang Nabi, dia tak nak ikut Nabi, dia penentang Allah. Akhirnya Allah junam dia dalam neraka. Tabat siada Abi Lahabi Watab. Ada kisah kita. Cerita dia belenggu lagi dengan kayu. Subhanallah. Nak cerita ni gambaran ni. Jadi daripada soalan tadi, kita ambil itu bukan sebagai nak menghukum dia, menghina dia, tapi kalau kita kenal dia, kita bagi pandangan, ikhlaskan amalan kita. Dan anda kita tak mampu dengan lidah, ya Allah tolong beri hidayah pada dia. Itu sebab hari ni kita pun belum confirm. Nampak kita baik tapi belum confirm kita ke syurga. Neraka tu dah manggil-manggil dah. Na'udzubillah min zalik. Jadi apa pun, ingatan saya juga seluruh yang dirahmati Allah, kita ikhlaskan hati. Kita detikkan dalam hati kita Allah, Allah, Allah. Segala yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Takut. Bila sebut gambaran ni sangat takut. Orang yang rasa amalan dia banyak, tiba-tiba Allah kata tak ada benda yang dibawa. Dia ada buat zalim dengan seseorang tu, dia ada aniaya orang ni dan sebagainya. Allah alam, itu yang boleh saya jawab. Sila kalau ada lain. Boleh jawapan tadi jelas? Kalau tak ada, kita pergi next tajuk. Terima kasih. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, kita sambung terus. Tajuk yang seterusnya, mengkomersialkan Al-Quran. Tak panjang tajuk ni. InsyaAllah pukul 9, kita berhenti insyaAllah. Jadi untuk seluruh yang dirahmati Allah, untuk pengurusan Gubernur Iman, kuliah saya ni tak apa, tak payah bayar. Kadang saya sekejap dia, kadang sikat masa saya. Jadi tak apa, tak perlu bayaran. Mudah-mudahan doakan saya sihat. Kalau nak menyumbang, jumbang ke pondok lah. Ni insyaAllah. Bermula malam ni tak payah bayar saya. Saya nak buat amal insyaAllah, mudah-mudahan. Amalan tak berapa nak banyak. Jadi mudah-mudahan doakan saya, mudah-mudahan tak jadi macam yang disebut ulama' yang mengharapkan apa dia, agama ni jadikan kepentingan dunia. Na'udzubillah min zalik. Baik, mengkomersialkan Al-Quran. Mengkomersialkan Al-Quran. Al-Quran adalah pimpinan hidup komprehensif, utuh dan terperinci. Ia adalah petunjuk keselamatan hidup di dunia dan tuntunan meraih keberuntungan abadi di negeri akhirat.
meraih keberuntungan abadi di negeri akhirat. Ya, Al-Quran ni sebagai pimpinan, ya, panduan kita, pedoman kita. Sungguh pun demikian, pada zaman era moden kini, bukannya sedikit antara umat Islam yang menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai bahan komoditi. Apa maksudnya? Untuk mendapat kekayaan material. Dijadikan ayat Quran ini untuk frame jual. Ya, diberniagakan Al-Quran ni tanpa diambil peduli, tanpa dijadikan Al-Quran ni sebagai benar-benar pedoman, petunjuk dalam kehidupan ni. Ya, Allahu Akbar. Ya, sungguh pun demikian pada zaman era moden kini, bukannya sedikit antara umat Islam yang menjadikan ayat Al-Quran sebagai bahan komoditi untuk mendapatkan kekayaan material. Ramai antara kaum muslimin yang menjual murah ayat-ayat Al-Quran untuk mewujudkan obsesi duniawi. Mereka ternyata mengulang keangkuhan kejahilan umat-umat di masa lalu, ahli kitab yang memanipulasi, menghapus dan mengganti serta menjual belikan ayat-ayat Allah untuk mengaut kekayaan harta benda. Hal ini dinyatakan oleh Al-Quran. Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Lalu mereka menghalang manusia daripada jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan. Maksudnya menjual dengan murah ni apa dia? Mereka memperdagangkan. Macam main-main dengan Al-Quran dan sebagainya. Pada zaman era moden kini, ada badan-badan pengajian Al-Quran yang mengenakan bayaran mahal bagi para anak didiknya. Ramai para qari dan qari'ah yang memasang harga setiap kali diundang untuk tilawah membaca Al-Quran di forum-forum keagamaan. Ramai ulama yang mengguna pakai ayat-ayat Al-Quran tertentu untuk tujuan dipropagandakannya. Allahu Akbar. Yang qari dijemput bacaan, diindahkan bacaan, lepas tu kenakan cas bayaran. Lepas tu yang ulama, yang ahli ilmuwan ni, dia ambil ayat tertentu untuk tertentu kepentingan dunia dia. Allah Akbar, habis. Ni berlaku ni. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita nak bila sebut ahli Al-Quran ini, bukan orang yang penghafal, bukan orang yang pandai mengaji, tapi ahli Al-Quran ni orang yang benar-benar berpandukan isi Al-Quran ni. Benar-benar beramal dengan Al-Quran. Itu namanya ahli Al-Quran. Perbuatan memperdagangkan Al-Quran ini sebenarnya sudah diisyaratkan Rasulullah SAW menerusi sabda baginda dalam hadis riwayat Muslim, kelak akan muncul antara umat ini kaum muslimin, suatu kaum yang bacaan Al-Quran mereka tidak seperti bacaan kamu, solat mereka tidak seperti solat kamu. Kaum itu menjadikan Al-Quran sebagai alat propaganda demi memenuhi kepentingan duniawi. Padahal Al-Quran berisi peringatan, aturan hukum Allah yang harus mereka junjung. Maksudnya akan datang wujud Al-Quran dijadikan macam hiburan semata-mata. Hiburan, sekadar halua telinga, tanpa benar-benar dijadikan panduan, benar-benar dia beramal. Memang seronok kita baca, dengar orang baca Quran hebat, berlagu-lagu. Tapi subhanallah, sampai satu tahap hanya di telinga, hanya di kerongkong, tak sampai dalam hati. Tak sampai di hati. Itu maksudnya mengkomersialkan Al-Quran. Allahu Akbar. Kalau kita tengok hari ni yang pandai taranum, hebat, bacaan hebat, seronok. Tapi kita nak bukan hanya sekadar tu. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Islam tidak melarang pengajar maupun qari pembaca Al-Quran menerima imbalan daripada kerja mengajar maupun tilawah Al-Quran selama tidak mengenakan harga yang melampau atau sengaja mengkomersialkan Al-Quran demi kekayaan harta benda. Rasulullah SAW telah memperingatkan umatnya bahawa orang yang perdagangkan ilmu agama demi keuntungan duniawi, dia tidak akan menjadi penghuni syurga. Saya ulang balik, orang yang perdagangkan ilmu agama demi keuntungan duniawi, dia tidak akan menjadi penghuni syurga. Na'udzubillah min zalik. Ingatan saya juga semua yang mendengar. Kita ambil benar-benar ingatan Nabi SAW, orang yang mempergunakan agama, dia main-main dengan Al-Quran, dia tak akan masuk dalam syurga, bahkan Allah humban terus dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Dan ingatan daripada Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, sesiapa yang belajar satu ilmu yang seharusnya dilakukan dengan ikhlas, tetapi dia
menuntutnya demi untuk mencari keuntungan dunia daripadanya, maka dia tidak akan dapat mencium bau syurga pada hari kiamat. Bukan hanya tak masuk syurga, cium pun tak dapat. Allahu Akbar. Yang perjalanan yang jauh tu pun boleh dapat hidup. Allahu Akbar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, kebinasaan bagi umatku datang daripada ulama su'. Apa dia ulama su'? Ulama yang jahat. Mereka menjadikan ilmu sebagai barang dagangan yang mereka jual kepada para penguasa mereka untuk mendapatkan keuntungan material duniawi bagi diri mereka sendiri. Allah tidak akan memberikan keuntungan dalam perniagaan mereka. Kita ni, perniagaan kita yang sebenarnya dengan Allah. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Ni barang siapa yang beri pinjam, dia berniaga dengan Allah, Allah bagi balik, Allah bagi pinjam pada dia bagi pinjam balik pada Allah. Harta ni dia infakkan balik dengan ikhlas, walahu ajrun karim. Ya, semulia-mulia ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni kita muhasabah balik. Badan kita ni letih untuk apa? Mata kita ni pandang apa? Duit kita cagarkan ke mana? Dunia yang Allah bagi pinjam ni untuk apa sebenarnya? Kita muhasabah balik. Ni kita belajar ni bukan kita nak sombong. Tapi belajar ni sampai satu tahap terdetik di hati kita hanya takut pada Allah. Belajar ni nak bagi faham, nak bagi faham agama, nak bagi faham ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak rasa hebat, bukan nak rasa disanjung dan sebagainya. La, tapi kita nak redha dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW juga bersabda, gambaran tadi apa dia, akan datang ulama yang su', mereka menjadikan ilmu sebagai barang dagangan yang mereka jual kepada para penguasa. Jual kepada para penguasa. Para penguasa pemimpin ni minta panduan, dia kata, guna ayat ni, guna ayat ni. Dia terpengaruh pada pemimpin. Bukan dia mempengaruhi pemimpin untuk nasihat-nasihat yang baik dan sebagainya. Rosak ulama yang macam tu. Ini na'udzubillah min zalik. Jadi sebagai kesimpulan, seluruh yang dirahmati Allah, kini kita amati realiti kehidupan umat Islam dalam era moden kini, bukannya sedikit di dalam kalangan penghafal Al-Quran dan hadis yang popular di media elektronik, radio dan televisyen maupun media cetak, akhbar dan majalah, serta terkini di media sosial yang berani mengenakan bayaran yang tinggi dalam acara yang disiarkan secara langsung di televisyen. Semakin popular kori tersebut, maka semakin tinggi pula bayarannya. Demikian halnya sewaktu kempen pilihan raya, ada para ulama yang menjadi juru kempen memilih ayat-ayat Al-Quran tertentu untuk meraih suara rakyat. Mereka menipu Allah dengan menjual ayat-ayat Allah demi kemenangan parti politik yang didukung. Subhanallah, ni juga sebagai gambaran fitnah kepada ahli Al-Quran, yang ulama dan sebagainya. Pada zaman ini bukan sedikit antara para da'i yang mengolah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW demi memuaskan para pengundang sahibul hajah. Mereka memilih ayat-ayat sesuai dengan order pesanan si pengundang dengan harapan semakin banyak pula upah yang diperolehinya. Jauh daripada redha Allah, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai yang baca Quran nanti tapi dapat laknat daripada Allah. Berapa ramai yang sembahyang juga tapi dapat laknat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana Allah tapi jauh daripada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam, tajuk pada malam ni mudah-mudahan ada manfaat, ada kesedaran. Allah jentik hati-hati kita, ikhlaskan dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Jangan kita mengharapkan pujian, sanjungan manusia dan sebagainya. Allah alam, saya minta maaf saya batin. Ada tak soalan? Silakan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya bagaimana ya keadaannya bagi sesuatu ustaz ataupun yang membawa keagamaan ini. Itulah mata pencarian mereka Ustaz. Itulah mata pencarian mereka menanggung keluarga mereka. Apakah pendapatan mereka itu dikira baik ataupun sebaliknya Ustaz? Allahu Akbar. Jujur saya katakan, saya tak meletakkan agama ini sebagai sumber pendapatan. Macam tahfiz, ramai yang tak bayar yuran, saya tak meletakkan sumber pendapatan.
Tapi saya meletakkan bila kita bekerja agama ikhlas, Allah akan buka rezeki itu dengan sebaik-baiknya. Tapi bila kita demand dengan agama, dengan ilmu yang kita sampaikan, Allah akan sempitkan sebenarnya. Memanglah tadi yang disebut sebuah pendapatan untuk tanggung keluarga dan sebagainya. Tapi ada cara dia. Maksud dia ada had dia, bukan melampau. Contoh orang yang mengajar di sekolah, memang ada gaji dia. Itu silakan, tak ada masalah. Jangan terlalu melampau sampai target dia bukan redha Allah, tapi target dia keuntungan dunia dengan agama tu. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Wallahualam, itu yang mampu saya sebut. Terima kasih Ustaz. Ustaz di Mekah lagi ke Ustaz? Saya di Malaysia. Oh, dari Malaysia dah. Tak apa. Saya ingat Ustaz di Mekah, tapi tak apalah, walau bagaimanapun saya nak mohon Ustaz doakan agar saya bonda Wan Aisyah ni sembuh dari COVID ya Ustaz. Oh, kena COVID. Amin insyaAllah. Kita doakan sama-sama insyaAllah. Kita anggap begini seluruh yang dirahmati Allah. Ingatan daripada Nabi, orang yang diuji dengan sakit, letih, sedih dengan dunia tu, sampai satu tahap dia terluka, darah tercucuk duri, Allah ampunkan dosa dia, Allah gugurkan dosa dia. Kadang kan Allah nak ambil kita ni dengan diuji sakit lama, mati, meninggal, bersih kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi orang yang beriman itu, sakit itu, setiap musibah atau bala yang datang bukan satu benda yang buruk pada dia, tapi hadiah pada Allah, daripada Allah yang dianggap untuk peringatan untuk makin dekat. Kita ni bila diuji, saya lah ingatan saya juga untuk semua, kita ni muhasabah balik. Kita makin dekat atau makin jauh. Orang yang subhanallah yang dah mati, dah kerindu untuk sembahyang betul-betul, yang dilekakan, untuk beramal betul-betul, yang dimain-main waktu dia hidup dulu. Jadi kita ambil betul-betul ingatan Allah ni dengan sebaik-baiknya. Allah sayang, Allah duga. Allah sayang seseorang tu, rahmat Allah tu melalui dugaan, ujian. Itu namanya rahmat musibah, rahmat ujian. Allah a'lam. InsyaAllah mudah-mudahan diberi kesihatan. Lain ada tak? Ustaz, satu soalan last sebelum kita tutup majlis. Ustaz, tetapi kadang-kadang kita mengambil peluang bila alim ulama tidak mengenakan bayaran yang sepatutnya. Tapi kadang-kadang kita mengambil peluang sambil lewa. Contoh, macam kita hantar anak belajar Al-Quran. Bila asatidzah tu tak kenakan bayaran, kita macam bayar kurang. Tapi sedangkan bila melibatkan kelas-kelas yang ilmu-ilmu yang bukan melibatkan agama, kita sanggup bayar lebih. Itu yang menyebabkan para asatidzah akan meletakkan bayaran. Kan Ustaz kan? Setengah orang dia mengambil kesempatan macam tu lah. Sebenarnya begini, macam saya sebut, letakkan bayaran dengan tujuan untuk kesungguhan. Kalau tak main-main. Bagi saya, jujur saya katakan semua yang dirahmati Allah. Kadang kita ni memanglah Ustaz tak meletakkan bayaran. Tapi kita lah, maksud dia kita hargai ilmu yang disampaikan. Terpulang, jangan tak bayar langsung. Contoh macam tu kan. Contoh anak kita, dia dah letih bagi masa apa semua. Kita faham-faham lah. Cuma kadang dia tak meletakkan bayaran tu, dia nak mengajar dirinya untuk zuhud. Tapi dalam masa sama, kita kena fikir. Kita kena fikir di sebalik gambaran tu apa dia. Biar kita lebih menghargai ilmu tu, lebih barakah. Saya sebut pada anak-anak pondok, pada ibu ayah kan, dengan anak-anak. Saya kata bayarlah walau sikit untuk barakah ilmu tu. Bila bayar ni kan nampak kesungguhan. Bayarlah walau sedikit. RM10 tu berapa ringgit. Daripada tak bayar langsung ni kadang tak menghargai. Ramai betul. Cantik soalan tu. Bila tak bayar tu, bila ustaz tu tak berkira, dia lagi dalam keadaan dia menginjak-injak seolah-olahnya dalam keadaan dia tak menghargai. Bukan tak menghargai guru tu, tapi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat mahal. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan menjawab insya-Allah. Kita tutup majlis Ustaz lah. Ni ada Puan Rapiah ni nak tanya ni kot dah tadi lagi. On mic. Silakan Puan. Oh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Nak warahmatullahi saya tanya, kalau meninggal masa macam tidur, meninggal macam subuh, tak bangun tu betul meninggal. Macam mana tu Ustaz?
Yelah, dia meninggal tu bukan kehendak dia, kehendak Allah. Kencing manis. Dia dalam masa keadaan kencing manis agak lama jugalah. Tapi dalam Cantik. berat. Mana meninggal tengah tidur lah. Meninggal sama tidur. Pagi Sebab tu kita nak tidur ni, amalan kita ni dengan doa, dengan zikir. Kadang dah menjadi kebiasaan kan, nak tidur tu layan video-video yang ada kat TikTok lah ke mana-mana. Jadi di sebalik tu tak salah layan. Tapi kita nak tidur kita tu, subhanallah, andai kata sedar dah dalam kubur dah, dengan cara elok. Dengan doa, dengan istighfar, minta ampun pada Allah. Dan Nabi ajar istiqamahlah dengan surah Al-Mulk. Sebab apa? Dia umpama penjaga kita dalam kubur, pemudah cara kita persoalan dalam kubur nanti. Allah Akbar. Bila sebut tentang mati tidur ke, mati tengah ceramah ke, mati tengah sujud, semua kerja daripada Allah. Apa pun kita minta, ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Allah makhtim lana ya Allah bi husnul khatimah wala takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Jangan matikan aku dalam keadaan keaiban. Tanda dunia nak kiamat, al-maut al-fujaah. Mati itu mendadak, mati itu mengejut. Biarlah mati itu mengejut macam mana pun, tapi kita sentiasa siap untuk mati. Allahu Akbar. Jadi wallahu alam, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Minta maaf zahir batin, mudah-mudahan ada barakah. Doakan saya istiqamah, ikhlas dalam perjuangan dakwah ni, mudah-mudahan Allah rahmati. Minta maaf, doakan saya, doakan kita semua yang diuji, Allah permudahkan ujian. Allah meletakkan ujian itu mudah-mudahan untuk angkat darjat kita, makin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berkatilah himpunan ilmu kami pada malam ini, ya Allah. Rahmatilah seluruh yang hadir, ya Allah. Dosa kami banyak, tolong ampunkan, ya Allah. Jangan biarkan kami terus bergelumang dengan dosa dan kemaksiatan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kami mohon, ya Allah. Jadikan sisa umur kami ketaatan pada Engkau, ya Allah. Bukan sisa umur kami mati yang lalai dan Engkau, ya Allah. Tolong kuatkan kami, ya Allah. Istiqamah kami dengan ketaatan, ya Allah. Benar-benar ikhlas kepada Engkau, ya Allah. Jauhkan kami daripada sesuatu ibadah yang tidak ikhlas, ibadah hanya kerana dunia dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Jangan lekakan kami, jangan lalaikan kami dengan dunia yang sementara ini, ya Allah. Jadikan kami benar-benar orang-orang yang baik, ya Allah. Bukan orang yang munafik, hipokrit dan sebagainya, ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minta maaf batin, maafkan saya, doakan saya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua sahabat. Terima kasih semua. Jangan lupa ada kuliah Isyak pada malam ini jam 9 suku malam bersama dengan Ustazah Misnah Misran untuk pengajian fardu ain fiqh darah haid wanita dan istiadah pukul 9 suku. Sementara tu boleh solat Isyak dulu. Kita jumpa lagi 9 suku. Terima kasih Puan Aimee. Terima kasih semua. Allah berikan kesembuhan buat mana sahabat yang diuji dengan penyakit dan diberikan kesembuhan yang baik. Amin. 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 Amin.